Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang lalu telah kita melalui berkenaan dengan awal ayat pertama daripada surah Al-Kafirun, di mana kita sedang membahaskan berkenaan dengan mengapakah Allah Subhanahu wa taala memulakan surah Al-Kafirun ini dengan perkataan qul, katakanlah. Dan kita sedia maklum bahawasanya terjemahan ayat pertama itu adalah katakanlah ya Rasulullah, wahai orang-orang kafir. Wahai sekalian orang-orang kafir, pun boleh juga diartikan seperti itu. Jadi, kita telah mendengarkan sebab yang pertama ataupun di antara hikmah ataupun di antara sebab yang dikongsikan ataupun yang ditulis oleh Al-Imam Fakhr Razi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsir beliau, di mana beliau mengatakan bahawasanya Nabi SAW itu disuruh untuk berlaku lemah lembut pada semua perkara. Dan memang sifat Nabi SAW juga seperti itu. Sedia maklum, bil mu'minina ra'ufur rahim, penyantun dan penyayang. Kan, subhanallah. Dan kita telah mendengar bahawa bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi SAW, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawli. Kalau engkau berkeras hati kepada mereka, mereka akan lari daripada sekelilingmu. Berbagai-bagai ayat yang menunjukkan bagaimana sifatnya Nabi SAW. Dan pada masa yang sama juga, baginda diperintahkan untuk berdakwah dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan dan nasihat-nasihat yang baik. Maka jika mana Nabi SAW memanggil orang-orang kafir itu dengan panggilan yang tegas, wahai orang-orang kafir, bermakna ia akan pada masa yang sama memeranjatkan orang-orang kafir, kerana mereka tahu bahawa kejadian Nabi, perilaku Nabi, tata cara Nabi SAW bukan seperti apa yang Nabi lakukan ketika itu. Pada masa yang sama, mereka tahu bahawa itu bukan datang daripada Nabi SAW, datang melalui wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sekelumit ataupun secara ringkasnya apa yang telah kita dengarkan pada minggu yang lalu. Kita lanjutkan pada hikmah yang kedua ataupun sebab yang kedua. Allah Subhanahu wa taala apabila memerintahkan untuk berdakwah, tadi kita mendengarkan bahawasanya Allah memerintahkan untuk berdakwah dengan cara kebijaksanaan, dengan bijaksanalah. Menggunakan kebijaksanaan masing-masing bagaimana untuk menyeru ke jalan Allah. Jadi, kita sedia maklum
Nabi SAW itu diperintahkan untuk berdakwah bermakna semua lapisan masyarakat. Dan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendahulukan kaum kerabat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang dekat. Subhanallah. Dan kita sedia maklum, kalaulah dengan orang-orang luar, dengan orang-orang yang tidak kita kenal, kita diperintahkan untuk berlaku lemah lembut, apalagi terhadap orang yang mempunyai hubungan darah dengan kita. Maka lagilah kita harus lebih prihatin, lebih menjaga lidah kita daripada berlaku kasar kepada mereka. Subhanallah, itu jelas. Jadi, bila Nabi SAW berlaku kasar kepada kaum kerabat Nabi sendiri, ini semua yang kita dengar minggu lepas tentang sebab penurunannya surah Al-Kafirun ini, kita dengar ada Al-As bin Wa'il, ada Walid bin Mughirah, dan sebagainya, Umayyah bin Khalaf. Subhanallah, ini semua orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan baginda Nabi SAW. Bukan orang lain. Jadi, apabila Nabi SAW berbicara dengan lafaz yang agak tegas, yang agak kasar, maka mereka tahulah bahawa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu benar-benar bukan datang daripada Nabi, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kedua. Ayat yang ketiga pula, hikmah ataupun sebab yang ketiga. Sebelum kita sambung yang ketiga ini, kita harus faham bahawa ini hanyalah pendapat ataupun tafsiran Al-Imam Fakhrurazi rahimahullah ta'ala. Dia bukan kata ini confirm, inilah sebabnya, inilah hikmahnya. Subhanallah, tidak. Ini ijtihad beliau. Beliau punya sebagai orang yang ahli mufassir, subhanallah, beliau ada keluarkan pendapatnya. Subhanallah. Baik. Itu yang kedua. Jadi kita tak boleh kata, ni pendapat Imam Fakhrurazi ni salah. Pendapat Imam ni betul, Imam Fakhrurazi salah. Atau Imam Fakhrurazi betul, pendapat Imam lain yang salah. Subhanallah. Tak boleh untuk kita saling berlaga-lagakan. Kerana ijtihad masing-masing itu adalah mengikut kemampuan masing-masing. Keluasan ilmu masing-masing. Kecerdikan yang Allah berikan pada masing-masing. Subhanallah. Baik. Yang ketiga, ayat ini merupakan sebagai penjelasan dari penjelasan tentang ayat daripada surah Al-Ma'idah kalau tak silap. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepada kamu oleh Tuhanmu. Balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan. Bila kata sampaikan, bermakna semua yang Nabi dapat, semua kena sampaikan. No such thing as yang ini untuk keluarga aku je, orang lain tak boleh tahu, tak ada. Itu bukan ajaran Nabi SAW. Kerana kalau ada seorang Nabi bersifat demikian, bermakna dia sudah berlaku khianat. Kenapa dia kata berlaku khianat? Kerana Nabi itu kan diperintahkan untuk berdakwah. Kan? Seorang Nabi itu diperintahkan untuk berdakwah sebagai muballigh. Jadi kalau seorang Nabi itu, dia menyembunyikan sedikit dan menyampaikan sedikit, bermakna ada yang dia tidak amanah. Subhanallah, Maha suci Allah daripada mendatangkan seorang Nabi ataupun seorang Rasul yang tidak amanah. Jadi, Allah mengatakan, Balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan apa yang telah disampaikan kepada kamu, apa yang telah diturunkan ke atas kamu oleh Tuhanmu. Jelas. Jadi semua yang Nabi tahu, semua kena sampaikan. Ataupun kita kata wahyu lah. Wahyu Al-Quran ini memang Nabi nak kena sampaikan. Tak boleh sembunyi. Baik. Jadi, bila Nabi SAW mendapatkan ayat tentang surah Al-Ma'idah tadi, surah sampaikan, jadi Nabi sampaikan semua. Kerana, kalau kita melihat secara logik, bukan secara logik saja, secara umumnya, kalau kita mengatakan, katakanlah, wahai orang-orang kafir, kita dapat tahu daripada lafaz tersebut bahawasanya kita sedang menyampaikan kita sedang menyampaikan perkataan orang lain. Menyampaikan perkataan orang lain. Kan contohlah
mak pesan pada kita suruh cakap dengan bapak kita. Kan? Mak pesan, Dul, kau cakap dengan bapak kau, suruh nanti balik semayang, nanti beli kicap. Budak pun sampai ke bapak. Bapak, tadi mak kata, nanti lepas semayang, nanti balik masjid, beli kicap. Kan nampak, ada perkataannya menyampaikan. Mak kata, nanti balik semayang, balik masjid, nanti beli kicap. Bermakna, perkataan itu jelas bukan daripada si anak tersebut. Si anak tu menyampaikan khabar, menyampaikan pesan daripada ibunya kepada bapanya. Maka begitu juga dengan Nabi SAW. Nabi menyampaikan apa yang dapat daripada Allah kepada umat Nabi. Kalau itu perkataan benar-benar datang daripada Nabi, Nabi tak perlu menggunakan perkataan qul. Nabi boleh just mulakan perkataan atau susunan ayat tersebut dengan wahai orang-orang kafir. Boleh saja. Tapi dengan menggunakan perkataan qul ini jelas bahawa ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menyampaikan baligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan apa yang telah diturunkan ke atas kamu oleh Tuhan. Subhanallah. Jelas. Baik. Ini yang ketiga. So Nabi SAW sampaikan exactly apa yang Nabi dapat, itulah Nabi sampaikan. Nabi tak ada kata qul ni tak payahlah, atau tak payah perkataan kafir tak payahlah, nanti diorang kecil hati pula, tak ada. Nabi sampaikan apa yang Allah pesan, apa yang Allah turunkan ke atas Nabi SAW. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat adalah bahawasanya orang-orang musyrikin di Mekah secara umumnya mereka tahu tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu. Mereka beriman dengan adanya Allah, tetapi mereka menduakan Allah, mensyirikkan Allah, sehingga menjadikan berhala juga sebagai Tuhan. Subhanallah. Maha suci Allah. Jadi ini perkara yang awal. Orang-orang musyrikin tahu tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Nabi SAW, andai kata Nabi memulakan surah Al-Kafirun itu dengan ya ayyuhal kafirun, orang akan definitely tahu bahawa itu datang daripada Nabi. Tapi apabila Nabi SAW memulakan dengan perkataan qul, maka tahulah mereka bahawa ia datang daripada Allah, bukan daripada Nabi SAW, kerana Nabi menyampaikan exactly apa yang Allah turunkan ke atas Nabi SAW. Itu yang keempat. Yang kelima, perkataan qul ini ia merupakan satu penghinaan. Ini kita jelas, tahu kita. Perkataan qul ni adalah satu penghinaan. Macam mana boleh kata penghinaan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah perintah, kerana jika mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan secara direct, memerintahkan secara terus, secara langsung kepada orang tersebut, bermakna orang itu mendapatkan kemuliaan. Kan orang tu ada something, ada pangkat, ada nama. Contohlah kita ni sebagai rakyat Singapura, tiba-tiba kita ni dapat call. Siapa yang call kita? PM call. Subhanallah. Maknanya ada something dah, ada something. Dia takkan nak call sembarang orang. Subhanallah. Jadi balik pada tadi, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan qul itu, maka ia menunjukkan satu penghinaan. Bagaimana boleh satu penghinaan? Kerana kalau Allah panggil mereka direct, maka itu seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala sedang berhubungan dengan mereka. Dan berhubungan dengan mereka itu adalah satu kemuliaan kerana ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila Nabi SAW menyampaikan ayat qul ya ayyuhal kafirun, bermakna Allah tidak mau cakap dengan orang-orang kafir tersebut. Allah terus kata kepada Nabi, ya Rasulullah, katakan kepada orang-orang kafir tu. Bermakna apa? Bahasa kita, Allah tak cakap dengan orang. Ya Rasulullah, kamu pergi cakap. Macam itulah kalau kita nak fahamkan gitu. Subhanallah.
Qul ya ayyuhal kafirun. Baik. Jadi kalau kerana apa? Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala berkata tanpa dimulakan dengan perkataan qul itu, maka itu akan menunjukkan seolah-olah memuliakan orang-orang kafir. Subhanallah. Baik. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan perkataan qul. Subhanallah. Baik. Ini yang kelima. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam ni kata saya adalah bahawasanya orang-orang musyrikin ini, mereka ini selalu memahami, mereka tahu mengenali Nabi SAW sebagai orang yang amanah, al-amin, orang yang paling jujur di Mekah, orang yang paling amanah di Mekah, orang yang paling baik akhlaknya di Mekah. Ketika tu di Mekah. Subhanallah. Semuanya ada yang baik-baik ni, semua adalah Nabi SAW yang topnya. Jadi, jika mana Nabi SAW memulakan, menyampaikan ayat Al-Kafirun ini, surah Al-Kafirun ini tanpa menggunakan perkataan qul, maka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin di Mekah akan merubah sangka dengan Nabi SAW. Merubah apa sangka dengan Nabi? Bahawasanya Nabi ini sudah mula berkasar. Mereka akan bersangka buruk. Mereka akan tukar pemahaman atau pandangan mereka terhadap Nabi SAW daripada memandang Nabi sebagai orang yang baik akhlaknya kepada orang yang buruk atau kasar percakapannya. Maka oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan perkataan qul. Memulakan perkataan qul, maka itu menunjukkan bahawa benar-benar perkataan yang Nabi sampaikan kepada mereka itu bukan datang daripada Nabi, ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar mana mereka tetap berkasih sayang dengan Nabi, agar mana mereka masih lagi mempercayai bahawa Nabi SAW itu adalah orang yang paling baik akhlaknya di Mekah. Subhanallah. Untuk kekalkan hubungan silaturahim dengan antara Nabi dengan orang-orang musyrikin di Mekah. Subhanallah. Jemaah yang dirahmati Allah sekali, inilah di antara sebahagian sebab. Kalau tafsir Imam Fakhr Razi itu banyak disebutkan sebab-sebabnya. Saya cuma kongsikan sini 6 cukup. 6 ini kerana kita dapat faham, kita dapat yakin bahawa sebenarnya surah Al-Kafirun ini dimulakan dengan perkataan qul adalah secara generalnya adalah untuk menunjukkan kejujuran Nabi SAW bahawa Al-Quran yang Nabi sampaikan itu benar-benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada rekaan Nabi sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi penerangan berkenaan dengan surah Al-Kafirun ini pada minggu hadapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.